Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para penonton. Alhamdulillah hari ini 8 Julai 2020 kita dapat bertemu dalam forum COVID-19 iaitu bertajuk pengedaran yang boleh diambil dalam pembangunan bandar. Dan forum ini juga boleh kita zahirkan tepat pada waktunya kerana ia sangat relevan dengan perkembangan semasa, apatah lagi COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada sejagat dan tentu juga akibat daripada COVID-19 memberi kesan yang sangat besar kepada pembangunan bandar di dunia. Dan pada malam ini kita bawakan panel daripada pelbagai bidang yang berbeza dan ini sudah tentu akan membawa keseragaan dan dapat berkongsi pandangan penambahbaikan terhadap dasar dan polisi pembangunan negara Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada malam ini iaitu Dr. Syami Akmal iaitu Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Bersama kita juga Dr. Atika Syukri, Pengarah Kanan Fakulti Sains Kemanusiaan Pendidikan Sultan Idris. Bersama juga kita Puan Anis Suraya dan Atika Adili bagi mengupas kesan pembangunan bandar terhadap COVID. Bersama juga kita Datuk Dr. Fazli sebagai pakar ekonomi Malaysia, Datuk Dr. Kushairi dan juga YB Pekan iaitu Raja Yusrizal. Okey. Baiklah, untuk kita mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan COVID-19, kita mulakan dengan Dr. Syami Akmal. Baiklah doktor, pada tahun ini kita telah digegarkan dengan ancaman COVID-19 yang menyebabkan kerajaan Malaysia terpaksa mengisytiharkan kawalan pergerakan iaitu PKP yang telah kita lalui sejak 18 Mac yang lalu sehingga sekarang kita sedang merasakan satu suasana yang luar biasa sebenarnya yang kita tidak pernah lalui. Boleh Dr. jelaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan perkembangan COVID-19 yang sedang melanda kita Malaysia dan juga perkembangan COVID-19 yang sedang melanda dunia iaitu di negara luar. Okey, terima kasih kepada moderator yang saya kasih sekalian. Okey, sebelum saya menyentuh tentang perkembangan statistik COVID di dunia ataupun di Malaysia, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan apa itu COVID. Okey. Coronavirus ataupun COVID adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Okey. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Coronavirus yang terbaru telah ditemui di China iaitu Coronavirus 2019 ataupun COVID-19. Okey. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus adalah sejenis penyakit coronavirus yang berterusan secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan. Wabak ini pada mulanya telah dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 18 April, lebih daripada 2.3 juta kes telah dicatatkan di dunia dan telah melibatkan lebih daripada 180 negara. Okey, berkenaan dengan soalan tadi iaitu perkembangan situasi terkini mengenai COVID-19 di dunia. Okey, sehingga 7 hari bulan pada hari Selasa, dunia telah mencatatkan kes sebanyak 11,953,637 kes dicatatkan di dunia dan angka kematian pula telah mencapai angka 5,471,083 kes 83 kematian. Dan seterusnya jumlah kematian pula jumlah kes yang telah sembuh telah mencapai angka 66,898,911 kes yang telah sembuh. Dan di sini kita akan lihat di skrin yang dipaparkan telah kita lihat ada satu keping gambar yang merupakan senarai 5 negara yang telah mencatatkan kes paling tinggi di dunia iaitu Amerika Syarikat, Brazil,
India, Rusia dan Peru. Okey. Seterusnya kita beralih kepada negara Malaysia. Setakat hari Selasa pada 7 hari bulan 7 2020, bilangan kes positif yang telah ditetapkan di Malaysia adalah sebanyak 8,674 kes dan jumlah kematian yang ditetapkan di Malaysia adalah sebanyak 121 kes. Jumlah kes yang telah disembuh adalah sebanyak 8,491 kes. Okey, di sini kita akan lihat, di gambar tersebut kita akan lihat 5 negara yang paling tinggi mencatatkan kes di Malaysia adalah negeri Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Johor dan Sarawak. Okey, Kuala Lumpur telah mencatatkan kes sebanyak 2,441 kes, manakala Selangor telah mencatatkan kes sebanyak 2,065 kes dan Putrajaya telah mencatatkan kes sebanyak 1,027 kes. Manakala yang terakhir iaitu Johor telah mencatatkan kes sebanyak 694 kes. Okey. Okey, baiklah. Tadi Dr. Syamil Akmal ada nyatakan yang mana statistik Malaysia mempunyai 8,000 lebih jumlah kes yang berlaku di Malaysia, dan kes yang paling banyak dikesan di Bandar Kuala Lumpur iaitu 2,421 kes. Dan mungkin doktor boleh jelaskan akan implikasinya peningkatan COVID-19 ini terhadap manusia di Malaysia, sebab jika dilihat dari segi kualiti penduduk di Kuala Lumpur sekarang mungkin sedikit sebanyak memberi kesan yang negatif kepada manusia itu sendiri. Okey, mengenai soalan tadi iaitu kesan ataupun impak yang akan dihadapi apabila seseorang itu menghadapi penyakit COVID-19, iaitu kesannya terbagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, seperti kita lihat di rajah yang saya sediakan di hadapan, kita akan lihat 5 bahagian. Yang pertama, dijaskan fungsi paru-paru. Seperti jenis coronavirus yang lain, COVID-19 adalah jenis penyakit pernafasan. Maka paru-parulah adalah bahagian pertama yang akan terjejas. Sesetengah individu akan mengalami gejala pernafasan ringan. Tapi ada juga yang berdepan simptom kerosakan paru-paru yang teruk. Keadaan itu dikenali sebagai sindrom gangguan pernafasan ARDS. Okey. Yang menyebabkan kebocoran cecair dari saluran darah dalam paru-paru. Cair itu akan berkumpul dalam poket udara paru-paru dan mengakibatkan sukar memindahkan oksigen dari udara ke darah. Okey, yang seterusnya bahagian kedua iaitu tindak balas berlebihan sistem imun. Okey, fungsi utama sistem imun adalah melawan jangkitan dalam badan dengan menghasilkan cytokine. Akan tetapi, jika pengeluaran cytokine berlebihan, ia akan menyebabkan kerosakan dan keradangan pada organ badan. Ia dikenali sebagai sindrom cytokine storm. Okey, seterusnya yang ketiga, kesan kepada jantung dan saluran darah. Kesan yang mungkin berlaku adalah kadar denyutan jantung tidak teratur. Jumlah darah tak mencukupi dalam sel tisu atau mengakibatkan tekanan darah terlampau rendah. Terdapat juga tanda virus ini menyebabkan darah membeku dengan cepat. Jika ini berlaku, risiko stroke atau serangan jantung amat tinggi. Yang keempat iaitu sel hati menjejaskan kerosakan buah pinggang. 6% jumlah kematian sakit COVID-19 adalah kerana kerosakan buah pinggang. Jika sel hati alami keradangan, ia berisiko melepaskan enzim yang banyak dalam saluran darah. Walaupun benda ini jarang berlaku, namun perubahan mendadak yang berlaku pada hati boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Okey, yang terakhir itu saluran gastrosus turut diserang. Simptom COVID-19 lain yang boleh dialami adalah kirik-birik, kekenjangan abdomen serta sebelit. Biasanya masalah kirik-birik yang dialami akan menjejaskan dinding usus dan boleh mengakibatkan kebocoran cecair. Okey, itu saja yang saya dapat kena pasti. Baiklah, kepada Dr. Syamil Akmal, terima kasih diucapkan atas penjelasan terhadap kepada manusia itu sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Datuk Syamil Akmal. Dan kita beralih ke panel kedua kita pada malam ini iaitu Dr. Atikah Shukri
iaitu Pensyarah Kanan Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, apabila kita bercakap tentang pembangunan bandar, sudah tentu di dalam bayangan kita masyarakat Malaysia telah mengalami proses transformasi sejarah yang besar dan mendalam pada satu abad lebih ini. Khususnya semenjak kemerdekaan, iaitu pada tahun 97, serta kesan daripada globalisasi dipacui kuasa pasaran semenjak 1980-an, telah proses pembenaran yang cukup besar. Dalam ini kita akan bercakap tentang pembangunan bandar itu sendiri. Apakah pada pendapat Doktor, apakah aspek yang perlu ada dalam pembangunan bandar bagi yang kita bincang pada malam ini? Doktor boleh jelaskan sedikit pendapat Doktor? Okey, terima kasih kepada moderator hari ini. Okey, sebelum tu saya nak menjelaskan pembangunan bandar ni semakin hari kita lihat semakin laju kerana adanya arus pemodenan kita pada masa kini, dan hal ini juga kerana negara-negara kita ni berlumba-lumba untuk mengejar pembangunan bandar. Okey, di sini saya nak menjelaskan sedikit. Pembangunan bandar ini kita dapat didefinisikan sebagai kemajuan yang dicapai dari aspek infrastruktur, ekonomi, sosial dan sifat fizikal bandar itu sendiri. Manakala dari sudut pandangan masyarakat pula, pembangunan bandar ni dapat didefinisikan sebagai satu proses transformasi sesebuah kawasan yang mundur untuk menjadi maju dan membangun. Okey, selain itu saya ingin menjelaskan pembangunan bandar ini dia berkait rapat dengan pertumbuhan, perubahan dan juga perkembangan. Okey, pertumbuhan itu merujuk kepada kemajuan dan peningkatan yang dialami dari segi populasi penduduk, peningkatan dari segi aktiviti ekonomi, peningkatan defisit guna tanah dan sebagainya. Manakala perubahan pula adalah berdasarkan kepada pembesaran kawasan, iaitu perkembangan sesebuah kawasan daripada kawasan hutan, paya dijadikan pertempatan untuk penduduk. Itu merupakan perubahan. Manakala ini menunjukkan kesemua aspek pertumbuhan, perubahan dan perkembangan ni apabila digabungkan, ia adalah merujuk kepada pembangunan bandar. Di sini kita dapat lihat pembangunan bandar ini dia merangkumi apa, iaitu ekonomi, politik, sosial dari segi pendidikan, kesihatan, fizikal bandar tersebut, iaitu merangkumi infrastruktur, sistem pengangkutan moden yang cekap dan darjah komunikasi yang tinggi. Oleh itu pembangunan bandar ini dia lebih menumpu kepada corak dan fizikal bandar tersebut. Okeylah, baiklah. Terima kasih kepada yang mana ia memberi penjelasan yang sangat jelas berkaitan dengan pembangunan bandar di salah sebuah di Malaysia. Okey, kita beralih pula kepada panel ketiga kita bagi menghurai berkaitan dengan kesan penularan wabak COVID di Malaysia. Kita bersama Puan Anis Suraya bagi menghurai berkaitan dengan kesan terhadap ekonomi di Malaysia. Okey, baiklah Puan, hari ini kita telah dikejutkan dengan COVID-19 yang mana COVID ini menyebabkan sesetengah negara akan melaksanakan lockdown, atau di Malaysia dia menjalankan kawalan pergerakan yang mana perkara ini jelas menunjukkan bahawa ia akan menyekat ekonomi untuk berkembang dari aspek saham, pelaburan saham, KDNKK, pelancongan dan pengangkutan. Baiklah, Puan boleh jelaskan kesan pembangunan kesan COVID-19 terhadap pembangunan bandar dalam aspek ekonomi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator iaitu Kamaru Azwan.
Okey, seperti yang kita tahu negara kita telah mengalami satu wabak penyakit iaitu pandemik COVID-19. Daripada wabak penyakit itu, dia akan memberi kesan kepada pembangunan bandar dan akan menjejaskan pembangunan bandar tu dari aspek ekonomi. Seperti yang kita tahu, disebabkan wabak COVID-19 ini menyebabkan PKP dijalankan. Apabila PKP dijalankan menyebabkan semua sektor-sektor seperti perniagaan, sektor perkhidmatan, pusat jagaan kanak-kanak, pusat hiburan diberhentikan secara setara. Termasuk juga institusi pendidikan dan juga sekolah. Melalui PKP itu menyebabkan sesetengah masyarakat ataupun pekerja mengalami pengangguran atau hilang pekerjaan. Oleh itu kita dapat menyaksikan di luar sana terdapat masyarakat yang hilang pekerjaan dan hendak pulang ke negeri masing-masing untuk mencari pekerjaan. Ada yang dibuang kerja, ada yang mengalami pengangguran, malah ada yang mengiklankan diri dan mencari pekerjaan untuk meneruskan kehidupan. Okey, disebabkan COVID-19 ini, ekonomi merudum disebabkan oleh sekatan-sekatan pintu masuk negara kita, sekatan masuk oleh negara-negara luar, disebabkan oleh PKP dan COVID-19 ini menyebabkan tiga sektor utama terjejas seperti perdagangan, pelancongan dan perkhidmatan. Dari segi pelancongan kita dapat menyaksikan pelancong-pelancong luar tidak dapat datang ke negara kita untuk melancong dan di situ tidak terdapat aliran masuk dan keluar. Seterusnya aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan tu tersekat disebabkan oleh wabak COVID-19 menyebabkan menyebabkan ekonomi negara kita merudum dan pembangunan bandar jatuh. Kita tidak dapat menaikkan pembangunan bandar. Selain itu, sektor perkilangan juga memberi impak kepada kesan ekonomi menyebabkan pembangunan bandar itu sendiri kita tidak dapat melakukan pembangunan bandar itu tersebut. Okey, baiklah, tadi kita mendengar sedikit sebanyak daripada Puan Ani Suraya iaitu berkaitan dengan kesan COVID-19 terhadap pembangunan bandar dalam aspek ekonomi. Iaitu dalam aspek ekonomi ada tiga sektor utama yang turut terjejas iaitu sektor pelancongan, perkhidmatan dan perdagangan. Okey, kita beralih pula dalam aspek sosial iaitu kesan penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita. Okay, kita bersama Puan Atika Adili bagi mengupas dengan lebih lanjut tentang kesan COVID-19 terhadap pembangunan bandar dalam aspek sosial. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator kita itu Encik Kamarul. Okey. Saya akan teruskan dengan kesan COVID-19, kesan pembangunan bandar disebabkan dalam aspek sosial disebabkan oleh COVID-19. Okey. Seperti yang kita tahu, aspek sosial ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian lah. Sebagai contoh terhadap pendidikan, pengangkutan, aktiviti sosial yang selalu kita jalankan dan terhadap kesihatan. Okey, pertama saya akan fokuskan kepada pendidikan. Okey, apa yang boleh kita lihat disebabkan oleh berlakunya COVID-19 ini, PKP ataupun kawalan pergerakan telah dijalankan. So bila kawalan pergerakan dijalankan, sekolah-sekolah, institusi IPT semua tu telah ditutup dan sektor tersebut tidak dapat dijalankan seperti biasa dan hal ini telah menyebabkan masyarakat dan pelajar-pelajar tidak boleh melakukan aktiviti pendidikan dengan sepatutnya lah kan. Okey.
Jadi sektor pendidikan akan menjadi merosot lah. Okay, seterusnya aktiviti sosial. Okay, masyarakat di negara-negara yang telah terlibat dengan penyakit COVID ini akan membuatkan mereka tidak boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang selalu mereka lakukan, sebagai contoh bersosial, sebagai contoh berjogging, keluar. So hal ini akan menyebabkan akan menimbulkan penyakit untuk diorang, sebagai contoh masalah mental. Hal ini dibuktikan apabila setengah atau sekelompok masyarakat yang bila dia duduk dekat rumah, so dia berfikiran, timbul fikiran negatif. Sebagai contoh, selalu memikirkan masa hadapan kerana tidak boleh bekerja, so tak ada duit semua tu. Okay, itu je. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nur Atika Adli bagi mengupas kesan COVID-19 terhadap pembangunan bandar dalam aspek sosial. Okey, kita beralih pula kepada tajuk yang ingin dibincangkan, iaitu pengajaran yang boleh diambil dalam pembangunan bandar. Okey, kita bersama Datuk Dr. Fazli, iaitu sebagai pakar ekonomi di Malaysia. Pasca COVID-19, pastinya negara perlu segera bertindak dari aspek ekonomi, khususnya dalam menjalankan projek-projek berkepentingan terhadap negara. Seperti yang dinyatakan oleh Puan Atika dan Anis Suraya sebentar tadi, dia bercakap tentang kesan pembangunan bandar dalam aspek ekonomi, iaitu 3 sektor utama, iaitu pelancongan, perkhidmatan dan perdagangan. Sebagai pakar ekonomi, apakah langkah yang wajar diambil dalam menangani wabak COVID-19? Okay, terima kasih kepada moderator kita pada malam ini. Okey, langkah yang boleh diambil oleh Malaysia adalah seperti yang kita tahu, Malaysia telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi. Pakej rangsangan ekonomi ini adalah untuk memastikan pemain-pemain industri yang terlibat kesan daripada COVID agar dapat berdaya saing selepas habisnya COVID-19. Okey, kita tengok pakej rangsangan ekonomi ini juga dibuat di Jepun, Singapura dan lain-lain. Pakej rangsangan ekonomi ini adalah untuk merangsang ekonomi agar ekonomi itu terus bergerak sekaligus memulihkan ekonomi sesebuah negara. Ekonomi sesebuah negara yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 akan mengambil masa dalam tempoh 4 hingga 5 bulan untuk pulih. Bagaimanapun, menurut Dr. Madeline, iaitu Fellow Akademik Sains Malaysia, pemulihan ekonomi itu bergantung terhadap langkah pencegahan yang dibuat oleh negara terjejas bagi menangani wabak berkenaan. Okey, saya nak sentuh sikit berkaitan sektor pelancongan yang paling teruk terjejas disebabkan COVID-19. Di Malaysia, Perdana Menteri telah memperuntukkan sejumlah 250 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi kedua atau pakej yang sangat prihatin rakyat bagi membantu rakyat menghadapi keadaan sukar pada waktu ini. Inisiatif ini akan memberi manfaat kepada semua pihak termasuk penggiat industri pelancongan dan kebudayaan seperti pengusaha syarikat pelancongan, pengusaha homestay, pemandu pelancong, usahawan kreatif dan sebagainya. Saya yakin inisiatif ini dapat meringankan beban mereka yang terkesan serta memberi motivasi untuk merancang dan menyusun semula strategi memulihkan kembali ekonomi khususnya industri pelancongan dan kebudayaan. Okey, itu je daripada saya.
Okay, baiklah, terima kasih kepada Datuk Dr. Fazli yang menyatakan langkah kerajaan untuk memulihkan ekonomi akibat daripada COVID-19. Tadi doktor juga ada nyatakan beberapa langkah yang kerajaan ambil, antara contohnya rangsangan ekonomi untuk membantu menggerakkan balik ekonomi di Malaysia. Sebagai pakar ekonomi di Malaysia, apakah pengajaran yang boleh kita ambil ekoran daripada berlakunya pasca COVID-19 ini dalam aspek ekonomi? Okey, saya akan bercakap pasal pengajaran ni kepentingan kepada negara dan rakyat itu sendiri. Okey, walaupun menghadapi cabaran kesan daripada pandemik coronavirus, ekonomi negara masih akan mencantakkan pertumbuhan tahun ini susulan adanya pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 250 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, susulan langkah rangsangan ekonomi seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri, ekonomi negara dijangka masih boleh berkembang walaupun sedikit. Kita banyak bergantung kepada ekonomi dunia yang kini mengalami banyak cabaran. Tanpa apa-apa tindakan dan langkah rangsangan ekonomi, negara kita akan merasai kesan tersebut dan mungkin mengucut 10%. Suntikan bernilai 250 bilion dengan matlamat melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Suntikan kewangan ini adalah untuk memulihkan ekonomi negara dan mempertahankannya walaupun tidak semuanya sekali tetapi sebahagian besar. Datuk Seri Mustafa berkata walaupun bukan semua daripada 250 bilion itu daripada kerajaan, namun dari segi impak ia adalah meluas dan melibatkan pelbagai agensi dan masyarakat. Jumlah berkenaan yang juga merangkumi 20 bilion yang telah diumumkan sebelum ini dengan hampir 128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat, 100 bilion untuk menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKR serta 2.0 bilion lagi untuk mengukuhkan ekonomi negara. Daripada jumlah keseluruhan itu, suntikan fiskal kerajaan persekutuan adalah 25 bilion. Matlamat kerajaan pada masa ini adalah menstabilkan keadaan. Selepas itu mengukuhkannya dan selepas itu melonjak ke hadapan. Kerajaan juga akan terus mendengar rintihan peniaga dan sedia membantu. Yang tu je lah. Okay, terima kasih kepada Datuk Dr. Fazli kerana mengupas pengajaran kepentingan kepada negara dan rakyat. Okay, kita balik pula kepada Dr. Kushairi bagi mengupas pengajaran yang boleh diambil terhadap sosial. Tadi Dr. Atikah Syukri menyatakan aspek pembangunan bandar ini merangkumi sosial, iaitu merujuk kepada pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Okey, baiklah Dr. Kushairi, apakah pengajaran yang boleh diambil rentetan daripada peristiwa COVID-19 yang sedang melanda negara kita dalam aspek sosial dan budaya? Okey, baiklah, terima kasih kepada moderator kita iaitu Encik Kamarul. Okey, apabila kita berbalik kepada COVID ni, ia merupakan satu suasana yang luar biasa. Bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh negara. Kalau kita tengok dari segi impak, mungkin lebih dahsyat daripada negara-negara barat. Dan saya rasa Malaysia ni terkawal dan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Dan saya rasa implikasinya dalam sistem pendidikan persekolahan juga banyak. Dua perkara yang ingin saya maklum di sini adalah satunya adalah dalam persekolahan kita itu sendiri yang berkaitan dengan isu kesihatan dan keselamatan murid kita.
Yang kedua iaitu tentang PDP di kelas itu sendiri yang perlu kita teruskan dengan kaedah-kaedah yang berbeza. Kementerian Pelajaran Malaysia telah membuat kajian yang melibatkan beberapa negara turut mengalami masalah ini, iaitu di negara-negara seperti Jepun, Kanada dan termasuk juga negara jiran kita seperti Indonesia dan juga Singapura. Dan satu yang kita perhatikan di sini adalah negara-negara ini adalah penekanan kepada pembelajaran dalam talian ataupun pembelajaran secara online. Kalau kita tengok di Kementerian Pendidikan kita sendiri, antara masalah kitanya adalah iaitu dari segi akses ataupun capaian internet itu sendiri. Yang keduanya dari segi peranti khasnya di kalangan ibu-ibu bapa yang berpendapatan rendah. Maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun membuat satu kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Pertama sekali melalui OKTV dan slot ini telah bermula pada 6 April dan ditayangkan sepanjang minggu. Selain daripada itu, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengeluarkan beberapa bahan sokongan daripada bahagian sumber teknologi pendidikan itu sendiri, contohnya digital textbook. Jadi pengejaran yang mampu kita ambil di sini adalah walaupun kita mempunyai kekangan rentetan daripada penularan wabak pandemik COVID-19 ini, pembelajaran haruslah diteruskan bagi memastikan agar pelajar kita ni tidak tercicir mendapatkan pembelajaran dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Sepatutnya pembelajaran di atas talian ini ditambah baik sejak dari dahulu lagi bagi sebagai langkah-langkah berjaga seperti yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Seterusnya kita akan soal isu kesihatan. Sebagaimana COVID yang berlaku di Malaysia ini, kita dapat lihat bahawa keadaan hospital di negara kita yang dipenuhi dengan ramai pesakit-pesakit, terutamanya pesakit COVID itu sendiri dan malahan juga pesakit yang selain daripada COVID itu sendiri. Okey. Pengajaran ini dari segi kesihatan pula kita dapat lihat kurangnya infrastruktur di Malaysia. Ramai pesakit yang terdampar di Malaysia akibat kurangnya infrastruktur di Malaysia. Oleh itu, kerajaan terpaksa mengeluarkan kos untuk merawat pesakit. Itu di mana untuk merawat pesakit yang sedia ada dan juga untuk merawat pesakit COVID. Terima kasih kepada Dr. Kusyari yang baru saja menjelaskan pengajaran yang boleh diambil dalam aspek sosial terhadap kesan kepada pembangunan bandar ekoran daripada kejadian COVID-19. Okey, kita balik pula kepada panel ke-6 kita ekoran masa yang tidak mencukupi iaitu YB Raja Yusrizal yang akan membicarakan dalam aspek politik. Semua sedia maklum bahawa Malaysia hari ini sedang mengalami krisis politik yang saya kira akan memberi kesan kepada hubungan luar dan ekonomi di negara kita sendiri. Ekoran daripada kejadian wabak COVID-19 pada hari ini yang melanda di seluruh negara termasuk di Malaysia, ia juga akan memberi kesan yang sangat mendalam dalam aspek politik negara. Boleh YB jelaskan sedikit sebanyak kesan penularan wabak COVID-19 kepada politik negara Malaysia pada hari ini? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Okay, kita sedia maklum bahawa politik merupakan elemen penting bagi sesebuah negara selain daripada ekonomi serta sosial. Sistem politik adalah sistem atau bentuk corak pemerintahan. Biasanya sistem politik dibandingkan dengan sistem undang-undang, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem sosial. Kita sedia maklum, semasa pandemik COVID-19 ini, kerajaan Malaysia telah menggubal
atau memperkenalkan satu dasar baharu atau lebih tepat lagi satu perintah khas, iaitu Perintah Kawalan Berkurung atau lebih dikenali sebagai PKP. Di mana setiap masyarakat harus mematuhi perintah ini sepanjang penularan wabak COVID ini. Perintah Kawalan Berkurung ini bertujuan untuk menghentikan rangkaian wabak COVID-19 ini daripada terus merebak di negara kita. Kita tahu sepanjang PKP berlangsung, banyak premis atau sektor-sektor pembangunan yang terpaksa dihentikan akibat daripada virus ini. Namun, kerajaan memberikan kelonggaran atau membolehkan setengah sektor untuk beroperasi walaupun pandemik COVID ini berlaku. Ini kerana kerajaan tidak mahu pembangunan yang sedia ada terbantu akibat daripada penularan wabak ini. Jadi, namun sesetengah sektor atau premis yang dibenarkan beroperasi hanyalah premis yang dilihat mempunyai keutamaan ataupun yang memberikan manfaat kepada negara. Okey, selepas daripada COVID ini atau pasca COVID, sekarang kita dah lihat bahawa kerajaan ada melancarkan satu aplikasi MySejahtera, di mana setiap individu harus menggunakan MySejahtera itu bila ingin keluar atau memasuki sesuatu premis atau sesuatu kedai. Kita tahu melalui MySejahtera itu, jika dikumpulkan individu yang dapat mengumpul ada satu target dalam MySejahtera itu, seseorang individu itu boleh mendapat potongan ataupun keistimewaan daripada kerajaan. Walaupun ini tidak dalam jumlah yang besar, namun sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat kita. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada YB. Boleh saya tahu sedikit sebanyak bagaimana pula dengan hubungan luar yang sudah terjalin sebelum ini dan akan terjalin di masa akan datang akibat penularan wabak wabak COVID-19. Semua sudah maklum bahawa negara China iaitu wabak ini berasal daripada Wuhan. Bagaimana pula dengan hubungan luar seperti negara China, Itali, Jerman dan sebagainya? Tentu sekali wabak COVID-19 di negara mereka mengalami peningkatan yang tinggi dalam jangka masa yang pendek. Okey, mengenai hubungan luar, kita tahu kebanyakan negara di dunia mengisytiharkan sekatan atau lockdown untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Ia menjejaskan ekonomi dan aktiviti perniagaan harian. Keadaan ini juga dikenali sebagai The Great Lockdown, di mana ekonomi dunia terjejas. Menurut World Economic Outlook pada April lalu, pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2020 dijangka melesek sehingga 3% berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Timbul juga persoalan bagaimanakah hubungan antarabangsa pada era pasca pandemik COVID-19 itu nanti. Sudah tentu hubungan itu masih lagi terjalin walaupun kita tahu virus ini berpunca daripada negara-negara tertentu. Namun jika dilihat, hubungan itu tetap terjalin kerana setiap negara saling bekerjasama atau berganding bahu dalam membanteras COVID-19 ini. Kita tahu perkongsian maklumat atau perkongsian teknologi berlaku walaupun di dalam lockdown ini. Kita sebagai contoh negara kita sendiri, Malaysia, kita lihat KKM mengalami kekurangan alatan ataupun alat bantu kesihatan seperti alat pernafasan. Jadi sudah tentu kita terpaksa mengimport barang-barang ini daripada negara-negara luar. Jadi di sini masalah hubungan di antara negara atau hubungan antarabangsa ni tidak terjejas
walaupun COVID ini berlaku. Itu saja. Okey, terima kasih kepada panel terakhir kita pada malam ini iaitu YB Raja Yusrizal selaku Ahli Parlimen Pekan. Okay, terima kasih sekali lagi kepada semua para panel iaitu panel pertama kita Dr. Syami Akmal iaitu Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu panel kedua kita Dr. Atika Syukri, Pengarah Kanan Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI, dan juga Puan Anis Suraya dan Puan Atika bagi mengupas kesan pembangunan bandar aspek ekonomi dan sosial, iaitu terima kasih juga kepada Datuk Dr. Fazli dan Dr. Kushairi dan YB Raja Yusrizal kerana sama-sama kita membincang perkara ini dengan lebih mendalam pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya akhiri forum kita pada malam ini dengan Al-Fatihah.